Salam sejahtera, saya mengucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya Anita Balan P111335 akan menerangkan apa itu HIP. HIP adalah singkatan bagi perkataan Highly Immersive Program. Program ini diperkenalkan di bawah dasar MBM-MBI. Bagi merealisasikan aspirasi rakyat menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025, Kementerian Pendidikan terus memperkasakan usaha di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris iaitu MBM-MBI. Program ini dilaksanakan menerusi pelbagai program sebagai kesinambungan kepada inisiatif sedia ada. Manakala, program ini diperkenalkan pada tahun 2016. Dalam bajet 2016, kerajaan membentangkan bajet 2016 pada 23 hari bulan Oktober 2016 memberikan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan inisiatif di bawah dasar MBM-MBI. Sejumlah ringgit Malaysia 135 juta telah diperuntukkan bagi pelaksanaan program MBM-MBI, manakala ringgit Malaysia 38.5 juta diperuntukkan untuk program HIP. Program Inisiatif Tinggi atau Highly Immersive Program iaitu HIP adalah satu program untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris murid melalui peningkatan penggunaan dan penguasaan bahasa tersebut di dalam komuniti sekolah. Program ini juga bertujuan untuk menanamkan sikap positif murid terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggeris. Justru, HIP bukan sesuatu yang baru tetapi mengambil pendekatan berbeza dari segi pelaksanaan program dan mekanisme sokongan selaras dengan perkembangan semasa bagi memastikan kelestariannya. Pendekatan yang diambil berfokus kepada pengupayaan sekolah, oleh sekolah dan untuk sekolah. Sekolah akan dibekalkan dengan sarana pelaksanaan supaya aktiviti yang dirancang adalah berdasarkan konteks dan kemampuan sekolah dan komuniti. Sarana tersebut akan mengandungi contoh amalan terbaik sekolah-sekolah yang telah berjaya melaksanakan aktiviti pengukuhan bahasa Inggeris di dalam dan di luar bilik darjah. Satu mekanisme sokongan untuk menggalakkan sekolah berkongsi, belajar dan menyokong antara satu sama lain akan mewujudkan untuk melaksanakan aktiviti pengukuhan ini. Komitmen dan sokongan daripada semua pihak, murid, guru, pemimpin sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta adalah dialu-alukan untuk menjayakan program ini. Selamat sejahtera Dr. Yusof dan rakan-rakan yang sekalian. Hari ini saya akan bentangkan tentang mengapakah Highly Immersive Program iaitu HIP ini dilaksanakan serta tujuan dan juga objektifnya. Sebenarnya kita menuju ke arah globalisasi dan penguasaan bahasa Inggeris ni amat penting dalam kalangan masyarakat negara kita, terutama sekali bagi warga sekolah khususnya. Selaras dengan dasar NKRA yang mana salah satu daripada teras utamanya adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris di sekolah. Walaupun Pekeliling pada tahun 1999 telah menyatakan bahawa sekolah-sekolah dikehendaki melaksanakan aktiviti penggayaan bahasa Inggeris, kementerian mengakui bahawa kejayaan pelaksanaannya adalah berbeza di antara sekolah-sekolah di negara ini disebabkan ada sekolah berada di kawasan pedalaman, ada sekolah berada di kawasan di bandar-bandar.
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM juga memandang serius dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris dalam kalangan guru dan murid serta komuniti yang mewujudkannya. Highly immersive program di mana beberapa sekolah dipilih untuk menjadi perintis program pembudayaan bahasa Inggeris. Untuk membudayakan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, pendedahan terhadap bahasa Inggeris ni amat penting dan harus dilaksanakan secara konsisten bermula dari sekolah rendah lagi. Dan sampailah di mereka melangkah di sekolah menengah. Dalam usaha mewujudkan suasana berbahasa Inggeris, pembelajaran bukan sahaja boleh dilaksanakan secara formal di dalam kelas, tetapi ia merangkumi aktiviti-aktiviti yang seronok dan menarik perhatian. Apatah lagi di luar waktu persekolahan secara tidak formal juga. Oleh itu, HIP diperkenalkan untuk menyediakan satu mekanisme sokongan seperti pembelajaran di antara rakan setugas, sokongan oleh jurulatih, pegawai pendidikan daerah dan negeri, saranan yang mempertimbangkan pelbagai peringkat kesediaan dan tahap penglibatan ibu bapa dan masyarakat ini. Dan ini mengalahkan sekolah-sekolah untuk berkongsi, belajar dan memberi galakan antara satu sama lain dalam melaksanakan aktiviti penggayaan bahasa Inggeris. Seterusnya, objektif program HIP yang kami telah laksanakan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah untuk mewujudkan persekitaran highly immersive yang menggalakkan dan membudayakan pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah dalam kalangan murid, guru serta komuniti sekolah selaras dengan arahan KPM. Yang kedua adalah untuk menanamkan minat dalam kalangan murid, guru dan komuniti terhadap bahasa Inggeris di luar kelas formal. Dan ini juga meningkatkan keyakinan murid untuk menulis dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, ia juga memupuk sikap dan pandangan yang positif terhadap pembelajaran dan penggunaan bahasa Inggeris di mana murid pada masa kini, terutamanya murid yang tinggal di kawasan pedalaman, berpendapat bahawa bahasa Inggeris adalah satu bahasa yang mudah dipelajari, bukannya susah untuk difahami pula. Dan ini memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan murid lain dalam bahasa Inggeris tanpa rasa segan dan juga dengan lebih yakin. Seterusnya, ia meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris bukan saja dalam kalangan murid mahupun dalam kalangan ibu bapa dan juga komuniti. Sebagai contohnya, semasa murid berinteraksi antara satu sama lain dan juga kepada berinteraksi dengan ibu bapa ataupun berinteraksi dengan orang luaran yang merupakan dikatakan sebagai komuniti, dan ini akan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris secara luas. Bukan sahaja di sekolah maupun di luar sekolah juga. Salam sejahtera kepada Dr. Yusof dan rakan-rakan sekalian. Saya Uma Dewi Shanmugam P112122 akan menerangkan cara pelaksanaan program HIP ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Pekeliling 2016 yang dikeluarkan oleh KPM tentang program HIP ini untuk mendedahkan murid kepada penggunaan bahasa Inggeris yang lebih meluas dengan mewujudkan persekitaran highly immersive bahasa Inggeris di sekolah. Okey, ini adalah contoh pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun 2016. KPM pun dah keluarkan sirkular ini untuk mempertingkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Okey, antara pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan program ini ialah Old School Approach, Concept Outreach. Okey, kita tengok apa dia Old School Approach. Yang ni melibatkan pemimpin sekolah, guru
murid, ibu bapa serta komuniti dalam aktiviti bahasa Inggeris yang dijalankan. Penglibatan yang menyeluruh daripada semua pihak akan menjadi faktor yang penting dalam memastikan pencapaian objektif bagi program HIP ini tercapai dengan jayanya. Okey, sekarang kita akan melihat strategi pelaksanaan All School Approach. Yang pertama sekali, guru besar sebagai seorang pemimpin, beliau menjadi ketua kepada segala program bahasa Inggeris yang dijalankan di sekolah dan beliau juga menjadi motivator kepada guru-guru dan ibu bapa yang ingin menyertai program ini. Yang kedua, guru sebagai seorang pelaksana, guru-guru akan merancang program-program bahasa Inggeris untuk murid-murid bagi menguasai bahasa Inggeris dengan efektif. Yang ketiga pula, murid sebagai pelajar, mereka akan menyertai segala aktiviti program HIP yang dirancang oleh sekolah. Yang keempat pula, ibu bapa dan komuniti, mereka memainkan peranan yang penting sebagai penyokong dan menolong guru-guru dalam menjayakan program HIP ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cara-cara aktiviti HIP ini dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, aktiviti dalam kelas. Yang kedua, aktiviti luar kelas. Dan yang ketiga adalah aktiviti kelas bimbingan. Aktiviti dalam kelas pula melibatkan semua murid. Aktiviti dalam kelas ni dijalankan masa PDPC-BI yang dijalankan dalam kelas. Interaksi murid dalam BI diberi penekanan dalam semua aktiviti. Murid-murid digalakkan bercakap dalam bahasa Inggeris semasa PDPC bahasa Inggeris dijalankan di kelas. Okey, selain itu, pembelajaran kritis serta kreatif dan kemahiran berfikir aras tinggi diberi keutamaan dalam segala aktiviti yang dijalankan dalam kelas. Seterusnya, aktiviti luar kelas. Aktiviti luar kelas ini merupakan aktiviti sokongan bahasa Inggeris kepada semua tahap murid. Guru daripada semua mata pelajaran selain guru BI akan membantu guru BI dalam menjayakan program ini. Penggunaan bahan bantu mengajar bahasa Inggeris pula terdiri daripada visual dan auditory seperti aktiviti public speaking, nyanyian, bercerita. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris di kalangan murid. Sijil boleh ditawarkan sebagai tanda penglibatan dan penghargaan kepada murid. Kalau cikgu-cikgu memberi penghargaan atau sijil atau hadiah-hadiah kecil, lebih ramai murid akan menyertai aktiviti-aktiviti atau program-program HIP yang dijalankan di sekolah. Seterusnya, aktiviti kelas bimbingan. Aktiviti kelas bimbingan ini dijalankan selepas waktu sekolah, melibatkan aktiviti pengukuhan dan pengayaan bahasa Inggeris, guru BI, guru mata pelajaran lain, ibu bapa dan murid berkebolehan boleh menyertai kelas bimbingan. Mereka akan membimbing rakan-rakan mereka yang kurang berpengetahuan dalam bahasa Inggeris. Okey, yang ni beberapa contoh aktiviti HIP yang boleh guru laksanakan di sekolah. Dalam bilik darjah, guru boleh melaksanakan project based learning, fun interactive learning, reading, let's talk 1 minute. Let's talk 1 minute ni guru-guru boleh memanggil murid-murid di hadapan kelas bagi mereka bercakap dalam bahasa Inggeris. Ini akan meningkatkan keyakinan diri murid untuk fasih dalam bahasa Inggeris.
Yang kedua pula, di luar bilik darjah, guru-guru boleh mengadakan reading program. Lepas tu, weekly assembly boleh dilakukan dalam bahasa Inggeris, language games untuk menarik minat murid, untuk meningkatkan minat murid dalam penggunaan bahasa Inggeris. Yang ketiga pula, extra classes. Kelas bimbingan. Dalam kelas bimbingan ini, guru-guru boleh menjalankan aktiviti musical chess, permainan dam ular, drama. Aktiviti-aktiviti begini memang menarik minat murid untuk menyertai aktiviti ini. Sekian. Selamat sejahtera Dr. Yusof dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan bentangkan tentang 3 unsur, antaranya kelebihan, kekurangan dan unsur menarik yang ada pada program Highly Immersive Program HIP. Baik, secara umumnya, KPM memperkenalkan program HIP bagi menambah baik tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid di samping menerapkan sikap positif dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Maka, ia memainkan peranan yang penting dalam melahirkan murid yang dapat menguasai bahasa Inggeris dengan lebih efisien. Bukan itu sahaja, guru juga dapat bermanfaat dengan program HIP. Dengan program ini, guru bahasa Inggeris dapat mempertingkatkan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dalam kandungan dan pedagogi. Baik, sehubungannya, guru bahasa Inggeris juga dapat merangka aktiviti pembelajaran yang bersesuai dengan tahap penguasaan murid dalam bahasa Inggeris. Bukan sahaja, untuk guru, malah program HIP juga sangat bermanfaat untuk murid. Dalam program ini, memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan murid lain dalam bahasa Inggeris tanpa mengira sempadan. Contohnya, pihak sekolah menganjurkan bulan panitia bahasa Inggeris dengan syarat-syarat seperti sebulan bercakap dalam bahasa Inggeris dengan rakan sebaya dan bertutur dalam bahasa Inggeris pada waktu tertentunya. Perkara-perkara sebegini juga memudahkan murid untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dengan rakan yang berkaum lain. Akhirnya, dengan pelbagai aktiviti yang merangkumi dalam HIP, murid juga beryakin dalam penulisan bahasa Inggeris. Dengan penggunaan kosakata yang luas, murid mahir dalam penggunaannya, terutamanya dalam penulisan. Baik, sekarang saya teruskan dengan kelemahan ataupun kekurangan dalam program HIP. Bagi kefahaman saya, terdapat juga beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kekurangan pakar bahasa Inggeris di sesebuah sekolah. Secara mendalam, sekolah mengalami kekurangan guru yang berpakar ataupun beroption bahasa Inggeris yang mengendalikan program-program sebegini ataupun program-program yang berkaitan dengan bahasa Inggeris, antaranya program HIP, sekiranya sekolah bersedia untuk membuat penganjuran. Malah ada sekolah yang masih tidak melaksanakan program HIP. Seterusnya, ada guru bahasa Inggeris yang mengalami masalah dari segi persediaan infrastruktur dan bahan bantu belajar yang tidak lengkap dalam persediaan pelaksanaan program HIP. Kini, guru yang berteknologi tinggi gunakan ACT secara keseluruhan dan harap agar ia lebih efisien dan memudahkan untuk menjalankan program-program begini, terutamanya program HIP yang merangkumi pelbagai aktiviti bahasa Inggeris yang cukup menyeronokkan murid. Seperti dikatakan tadi, guru bukan beroption bahasa Inggeris menyebabkan mereka kurang berpengetahuan dalam bahasa Inggeris serta mereka tidak yakin dalam pengajaran. Baik, sekarang saya akan meneruskan dengan bahagian menarik. Apa yang menarik dalam program HIP adalah terutamanya aktiviti. Strategi-strategi pengajaran bersifat hiburan yang kerap digunakan oleh guru bahasa Inggeris dalam sesi pembelajaran dan pemulacaraan, iaitu PDPC bahasa Inggeris di sekolah luar bandar seperti nyanyian, lakonan, bercerita dan berpuis. Dengan melaksanakan HIP, guru akan menggunakan pendekatan yang berbeza mengikut kesesuaian dan kemampuan sekolah dan murid. Maka ia menarik minat murid
dalam menguasai bahasa secara mendalam dan PDPC akan berlangsung dengan pelbagai aktiviti seperti mana yang diketahui. Maka, murid dapat menumpukan perhatian secara sepenuhnya dalam PDPC. Akhirnya, program HIP boleh dilaksanakan secara atas talian dan bersemuka. Ia juga adalah satu unsur yang sangat menarik. Dan antara contoh aktiviti yang dapat dilakukan secara atas talian dan bersemuka adalah aktiviti buku review, aktiviti movie review, mencipta komik online, aktiviti penulisan email dan sebagainya. Terdapat juga beberapa cara untuk menilai keberhasilan dan impak program HIP. Saya telah memilih bahagian Access. Hasil dapat daripada kaedah analisis dari segi teknik Delphi, dasar pendidikan rendah di Malaysia adalah sangat baik untuk diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Dan ia juga memastikan bagi setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Bukan itu sahaja, KPM juga berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat menengah atas tingkatan 5 menjelang 2020, yang mana bahasa Inggeris adalah bahasa yang kedua utama yang dapat ataupun yang boleh menguasai oleh setiap murid. Dari sudut keberhasilan pula, dari segi equity, program HIP ini memberi kesamarataan kepada semua pelajar sekolah rendah, menengah, college vocational di seluruh negara. Semua pelajar terlibat dalam program HIP ini. Program HIP ini tidak dijalankan di sekolah rendah saja. Semua pelajar diberi kesamarataan untuk menyertai program ini. Yang kedua pula, dari segi equity, program HIP ini memberi peluang yang sama rata kepada semua pelajar mahir dalam bahasa Inggeris demi meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Yang ketiga pula, program HIP ini menyediakan akses yang sama rata kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Program ini menyediakan aktiviti-aktiviti yang sama rata kepada pelajar-pelajar. Yang keempat pula, pendekatan dan aktiviti yang digunakan dalam program HIP ini juga sama rata kepada semua tahap murid. Seterusnya, keberhasilan kualiti. Program HIP adalah salah satu program yang berkualiti yang meningkatkan kualiti murid, guru dan sekolah. Bagi mengkaji penyataan ini, kami telah sediakan satu soal selidik yang mengandungi 5 soalan untuk bahagian kualiti. Manakala konstrak 1, konstrak 3 dan konstrak 5 dibina dan dijawab oleh responden untuk memastikan program HIP meningkatkan kualiti murid. Konstrak 2 pula dibina dan dijawab oleh responden untuk memastikan program HIP meningkatkan kualiti guru, dan konstrak 4 dibina dan dijawab oleh responden untuk mengkaji program HIP meningkatkan kualiti sekolah. Konstrak 1 ialah program HIP meningkatkan penggunaan kosakata baru setiap hari untuk setiap pelajar. Contoh aktivitinya adalah one day, one word, iaitu satu hari itu murid itu akan belajar satu perkataan bahasa Inggeris yang boleh menggunakan dalam komunikasi harian ataupun dalam PDPC ataupun dalam penulisan esei. Konstrak 3 pula katakan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris. Kalaulah murid itu satu hari belajar satu perkataan, dalam satu minggu mereka akan belajar 5 perkataan dan satu bulan mereka akan dapat 20 perkataan. Oleh itu, 20 perkataan itu bolehlah menggunakan dalam komunikasi harian, penulisan esei dan aktiviti lain ataupun rutin harian. Konstrak 5 pula dibina dan dijawab
iaitu program HIP membuatkan pelajar lebih cekap dan positif. Dengan tentunya konstruk 1, konstruk 3 iaitu meningkatkan kosakata baru untuk setiap hari setiap pelajar dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, manakala dua-dua aktiviti akan membuatkan pelajar lebih cekap dan positif untuk menonjolkan diri ke depan untuk berkomunikasi antara guru, rakan sekelas maupun di rumah. Konstruk 2 pula, program HIP membantu pelajar melaksanakan tugasan-tugasan harian bahasa Inggeris dalam mudah. Kalaulah kata murid itu dapat melaksanakan tugasan-tugasan harian dalam bahasa Inggeris dengan mudah, contohnya dalam bahasa Inggeris, mata pelajaran bahasa Inggeris, murid itu boleh membuat tugasan dalam bahasa Inggeris, maka gurunya akan mencarikan sumber-sumber yang berkaitan untuk meningkatkan kualiti murid. Ketika guru-guru mencari sumber untuk meningkatkan kualiti murid secara tidak langsung, ia meningkatkan kualiti guru dari segi profesional keguruan. Seterusnya, konstruk 135.2 menyumbang kepada konstruk 4 iaitu program HIP mampu mengubah pencapaian pelajar dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Walaupun konstruk ini menumpukan kepada pencapaian pelajar, secara tidak langsung ia menyumbang tanggungjawab kepada sekolah. Kalaulah katakan murid itu dapat memberi satu pencapaian yang terbaik dalam mata pelajaran bahasa Inggeris ataupun mata pelajaran lain, secara tentunya ia akan meningkatkan pencapaian di sesebuah sekolah. Contohnya, murid yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris secara membaca dan menulis, ia akan dikelaskan dengan TP1 dan TP2. TP1 dan TP2 adalah di bawah murid Linus ataupun pada zaman kini bolehlah dikatakan program plan. Kalaulah kata murid itu boleh membaca dan menulis, sekolah itu boleh mengelakkan ataupun mengurangkan bilangan peserta program plan. Okey, terdapat beberapa cara untuk menilai keberhasilan dan juga impak program HIP ini, dan saya telah pilih bahagian relevansi. Mengikut relevansi, kandungan program HIP harus relevan dengan aktiviti yang disediakan dalam toolkit. Dan pihak sekolah harus menyediakan dan memutuskan aktiviti yang lebih sesuai dengan berdasarkan bahan yang terdapat di sekolah maupun bahan yang sedia ada ataupun baru bahan yang dibekalkan. Dan dalam program HIP ini, pihak KPM akan menyediakan sarana yang mana ia mengandungi contoh-contoh amalan terbaik dari sekolah-sekolah yang telah melaksanakan aktiviti peningkatan penguasaan bahasa Inggeris di dalam dan di luar kelas, dan boleh berpandukan sarana tersebut untuk melaksanakan aktiviti yang lebih sesuai. Yang kedua adalah menjalankan aktiviti yang sangat bersesuaian dengan kos yang disediakan berdasarkan bajet yang ditentukan. Yang ketiga adalah aktiviti yang dijalankan harus menggalakkan murid menguasai bahasa Inggeris dengan kaedah yang menarik, bukan sahaja kaedah yang kurang menarik dan ia membosankan murid. Dan ia selari dengan persiapan murid mendepani cabaran dunia pada masa kini. Dan yang akhir sekali adalah perancangan aktiviti yang lebih sesuai, komprehensif. Lebih sesuai dengan tahap kesediaan semasa murid. Contohnya ada murid yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza dan keupayaan mereka pula berbeza, dan pihak sekolah perlu mengambil berat dengan menyediakan aktiviti yang lebih sesuaian untuk mereka. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang keberhasilan program HIP yang mana dimensi efisiensi. Okey, dalam program HIP ni, guru memainkan peranan yang penting bagi menjayakan
program HIP ni. Guru juga membimbing murid untuk melakukan pelbagai aktiviti semasa program HIP berlangsung. Maksudnya guru akan membimbing murid untuk lebih aktif mengambil bahagian di setiap program HIP lah. Okey, guru lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu ataupun bahasa Cina ataupun bahasa Tamil untuk berkomunikasi dengan semua pelajar. Okey, ibu bapa turut memberikan kerjasama yang baik dalam mendorong pelaksanaan program ini. Selain itu, ibu bapa juga turut menyokong sepenuhnya program HIP ini dengan memberikan sumbangan dari segi tenaga ataupun wang. Salam hormat dan salam bahagia kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Boneswari Krishna dari Kumpulan 7 ingin membentangkan keberhasilan dan impak program HIP. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1996 bertujuan melahirkan pelajar yang holistik serta berdaya saing dalam abad ke-21. Ini merupakan pembentukan individu yang berwibawa untuk memenuhi ekonomi global di mana bahasa Inggeris digunakan sebagai kaedah komunikasi antarabangsa. Dari segi matlamat aktiviti ini adalah kelas adalah untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Satu himpunan amalan terbaik aktiviti pembelajaran menyeronokan telah didokumentkan untuk menyokong persekitaran yang tidak mengancam murid menggunakan bahasa Inggeris secara kreatif semasa pelajaran. Ini akan meningkatkan keyakinan dan dorongan pelajar untuk menggunakan bahasa Inggeris di dalam kelas ataupun di luar pembelajaran kelas. Mari kita melihat keberhasilan Access. Access menggalakkan murid berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Para responden menyatakan bahawa HIP ini telah memberi ruang pelajar menguasai bahasa Inggeris. Jumlah responden kajian kami adalah seramai 50 orang. Jika kita melihat dari segi sangat setuju, dari item sangat setuju, seramai 24 orang telah menyatakan program HIP ini menggalakkan murid berkomunikasi. Seterusnya, kita melihat equity. Equity ini menunjukkan bahawa program HIP ini telah memberi ruang kepada pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris. Di sini kita boleh melihat bahawa responden menunjukkan seramai 27 orang menunjukkan setuju dalam equity program ini. Seterusnya, quality. Dari segi quality, program HIP ini meningkatkan keyakinan diri pelajar lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris, di mana mereka akan berbahasa Inggeris, tidak merendah diri dalam berkomunikasi bahasa Inggeris. Seterusnya, keberhasilan relevansi. Relevansi menunjukkan kandungan program HIP ini sangat sesuai dengan aktiviti yang disediakan dalam toolkit. Jika kita melihat dari segi graf ini, seramai 36 orang telah setuju bahawa program ini sangat sesuai dengan aktiviti yang disediakan dalam toolkit. Seterusnya, efisiensi. Efisiensi menunjukkan dari sudut guru telah membimbing murid untuk berinteraksi dan merancangkan pelbagai aktiviti yang sangat berkesan di sekolah bandar maupun di luar bandar. Efisiensi ibu bapa juga memberi impak yang baik dalam program HIP ini. Jika kita melihat dari segi guru responden telah menunjukkan 32% menunjukkan bahawa 32 responden menunjukkan bahawa efisiensi guru memberi impak yang bagus kepada pelajar dalam mengikuti program HIP ini. Keberhasilan terakhir adalah efisiensi dari segi kerjasama ibu bapa. Ibu bapa memberikan kerjasama yang baik terhadap pentadbir sekolah untuk merealisasikan program HIP.
Ibu bapa juga memberi impak yang baik dalam menjayakan program HIP. Dan mereka juga turut berganding bahu dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan program HIP ini. Dari segi pandangan daripada analisis-analisis yang lain, mendapati kesesuaian input pelaksanaan program memperkukuhkan bahasa Inggeris melalui highly immersive program di sekolah luar bandar. Seterusnya, dapatan juga menunjukkan bahawa sekolah rendah yang berada lokasi bandar mempunyai fasiliti yang lebih sesuai dalam keperluan pelaksanaan program HIP berbanding dengan sekolah luar bandar. Seterusnya, sekolah itu tersendiri harus memainkan peranan dalam menerokai aktiviti yang lebih sesuai dengan kesediaan murid untuk menerapkan nilai-nilai keinginan memperkukuhkan kefasihan bahasa Inggeris dalam sanubari murid. Seterusnya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menangani isu ini sekali dapat dilihat menerusi rancangan baru yang memberi perhatian kepada sekolah luar bandar melalui Plan Pembangunan Malaysia PPPM dari tahun 2013 hingga 2025 yang berjaya mengurangkan jurang pendidikan yang wujud sebelum ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Fuzzy-Delphi Method iaitu FDM. Okey, pada tahun 1985, Murray, Papino dan Gish telah mengetengahkan satu metod atau pendekatan dalam menjalankan kajian iaitu Fuzzy-Delphi Method FDM. Okey, sebelum ini bagi mencapai kesepakatan dan kekonsensuan, kumpulan pakar kaedah Delphi telah digunakan lebih daripada setengah abad, merujuk Ramlan dan Ghazali 2018. Pengiraan kaedah Delphi adalah berdasarkan pendapat daripada pakar-pakar dalam bidang tersebut. Kaedah Delphi adalah satu teknik penyelidikan yang diperkenalkan oleh Olaf Holmer dan Norman Dalkey dari Rand Corporation pada tahun 1953. Manakala set Fuzzy pula adalah diperkenalkan oleh Lord V.A. Zadeh pada tahun 1965. Namun begitu, adakala pendapat pakar-pakar ini tidak benar-benar mencerminkan gaya pemikiran sesetengah manusia. Okey, hasil daripada gabungan antara kaedah Delphi dan juga teori set fuzzy, maka terhasillah Fuzzy-Delphi Method. Oleh itu, kami menggunakan pendekatan FDM bagi mendapatkan kesepakatan sekumpulan pakar yang bersetuju untuk memberikan kepakaran mereka dalam menyatakan idea, mengkritik dan menambah baik kandungan item yang telah dibina. Okey, seterusnya dimensi dan item soalan. Okey, satu soal sidik telah kami sediakan dengan menggunakan skala 7 mata bagi menggambarkan nilai skala linguistik fuzzy dan kemudian diterjemahkan kepada nilai skala set fuzzy lah. Okey, item dibina mengikut keberhasilan program HIP iaitu dimensi access, dimensi equity, quality, relevancy dan efisiensi. Setiap dimensi mempunyai 5 item dan juga 10 item seterusnya. Okey. Okey, ini adalah item-item soal selidik lah. Okey, di sini kita boleh tengok item dimensi, access, equity, quality dan juga relevansi dan efisiensi terbahagi kepada guru dan juga ibu bapa. Okey. Kajian ini melibatkan seramai 50 orang dalam pakar bidang program HIP ini yang telah dipilih berdasarkan pengalaman mereka. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan doktor dan rakan-rakan, pusingan pertama soal sidik kami telah menggunakan skala 4 mata seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya sebelum ini. Tetapi bagi mendapatkan keseragaman dan penyesuaian oleh pakar, kami telah menjalankan pusingan kedua menggunakan skala 7 mata iaitu lebih tepatlah dia punya dapatan.
Okey, panel pakar diminta menyatakan aras persetujuan mereka terhadap kontrak utama berpandukan skala liket tujuh mata yang telah diterjemahkan kepada skala fazi. Okey, selanjutnya data yang diperoleh perlu dianalisis menggunakan skala fazi Delphi linguistik. Okey, set fazi ni adalah 0 sehingga 1. Okey, triangular fuzzy numbers merujuk kepada nilai M1, M2 dan M3. M1 mewakili minimum, M2 mewakili nilai munasabah dan M3 mewakili nilai maksimum. Okey, sebagai contoh dekat sini, yang teramat setuju itu, aras persetujuan itu adalah mewakili skala 7 liket. Dan skala fazinya ialah 0.9, 1 dan 1. Okey, sangat setuju pula adalah 6 skala liket dan skala fazinya 0.7, 0.9 dan 1. Dan seterusnya seperti di dalam jadual. Okey, seterusnya mencari nilai D, threshold value. Okey, maksudnya dekat sini, dekat dalam jadual ni saya hanya tunjuk 25 pakar saja. Okey, bagi kita faham yang ini 25 pakar dan juga 30 item. Okey, syarat pertama yang perlu dipenuhi adalah nilai threshold hendaklah lebih kecil atau sama dengan 0.2. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat di dalam jadual ini didapati purata nilai threshold D setiap elemen yang diuji adalah memenuhi syarat. D adalah 0.2 ataupun lebih kecil daripada nilai itu. Kesemua 30 item yang diuji memperolehi nilai threshold di antara 0.0 hingga 0.2. Oleh itu, kesemua 30 item ini diterima sebagai elemen keberhasilan program HIP. Secara keseluruhannya, nilai threshold D adalah 0.0598 yang diperolehi lah. Okey, nilai yang diperolehi ini juga memenuhi syarat threshold D lebih sama atau lebih kurang dengan 0.2. Secara tak langsung dapatan ini menunjukkan bahawa kesepakatan pakar telah dicapai bagi konstruk dan elemen yang telah diuji. Okey, seterusnya melihat kepada pematuhan syarat peratus kesepakatan pakar merujuk Muhammad Ridwan 2017. Selepas nilai threshold diperoleh, penelitian selanjutnya adalah untuk menguji peratusan kesepakatan pakar terhadap elemen yang diuji. Okey, kalau dekat dalam jadual ini kita lihat yang nilai peratusan yang paling rendah iaitu 88% dan yang paling tinggi adalah 100%. Oleh yang demikian, semua 30 elemen yang diuji telah melepasi syarat iaitu melebihi atau lebih besar daripada 75% dan item-item tersebut telah diterima. Okey, setelah dua syarat FDM dipenuhi, ujian selanjutnya yang dilakukan iaitu menganalisis diffusification bagi menentukan ranking setiap elemen. Okey, dekat sini, dekat dalam tabel ni kita boleh tengok ada nilai threshold. Okey, kat sini ada nilai threshold, ada peratus kesepakatan, ada M1, M2 dan M3, juga skor fazi A. Okey, dekat sini kita akan tulis dekat sini kesepakatan pakar diterima ataupun tidak. Kalau tidak diterima, dia akan keluar warna merah lah kat situ. Dia tulis tolak. Okey. Okey, skor fazi A dekat situ kalau kita tengok adalah nilai yang paling rendah adalah 0.791. Dan yang paling tinggi adalah 0.967. Okey, nilai yang diperolehi dari proses ini menunjukkan bahawa semua elemen memenuhi syarat ketiga iaitu nilai melebihi 0.5. Oleh yang demikian, kesemua elemen yang diuji adalah diterima. Okey, sebelah sini kita tengok elemen kesepakatan yang diterima, semua diterima. Okey, ini adalah elemen yang skor fazi A ini dan sebelah sini adalah ranking. Okey, kita boleh tengok yang 0.961 ni ada ranking menunjukkan ranking 1 dan yang lain tu adalah selanjutnya lah sehingga ke 30. Okey, daripada dapatan ini menunjukkan bahawa
keberkesanan program HIP berada di tahap yang tinggi di sekolah. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.